Berita COVID-19 telah menggegarkan seluruh negara. Pandemik COVID-19 telah memberi impak yang besar terhadap masyarakat Malaysia. Sejumlah besar rakyat Malaysia telah dijangkiti virus COVID-19 dan mencatatkan kematian pada angka yang besar dalam sejarah. Selain daripada masalah kesihatan, ramai telah mengalami masalah mental akibat hilang pekerjaan dan pendapatan. Seterusnya, kesan pandemik terhadap sekolah. Semua sekolah dan institusi-institusi pendidikan telah diarahkan tutup akibat penularan wabak COVID-19. Persekitaran sekolah telah berubah ke dunia maya dengan menggunakan penggunaan teknologi moden. Dengan adanya penggunaan teknologi, kelas dalam talian telah dijalankan dengan menggunakan pelbagai peranti dan aplikasi seperti Google Meet, Google Classroom, Zoom, Webex dan lain-lain. Kebanyakan peperiksaan awam juga telah ditunda bagi memastikan keselamatan pelajar. Saya akan teruskan pembentangan dengan isu berkaitan kesan pandemik COVID-19 kepada masyarakat dan sekolah. Isu yang pertama adalah kesihatan mental masyarakat yang terjejas. Kerajaan telah mengeluarkan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP pada peringkat awal pandemik COVID-19. Pergerakan masyarakat telah dibatasi dan masyarakat diwajibkan untuk berada di rumah sepanjang PKP 1.0. Masyarakat yang kerap berinteraksi dengan orang luar dan melakukan aktiviti-aktiviti di luar rumah menghadapi masalah stres apabila aktiviti harian mereka perlu diubah secara tiba-tiba. Masyarakat yang menjadikan aktiviti-aktiviti senaman sebagai salah satu cara untuk mengurangkan stres tidak dapat mengurangkan stres mereka. Dan bagi masyarakat yang tinggal bersendirian, mereka tidak dapat berkomunikasi dengan orang luar secara fizikal dan menyebabkan mereka berasa sunyi dan menghadapi masalah kemurungan. Jumlah masyarakat yang menghadapi masalah mental seperti anxiety dan depression semakin meningkat ketika COVID-19 melanda. Isu yang kedua adalah keselamatan pelajar yang terancam untuk dijangkiti wabak coronavirus. Penyakit coronavirus boleh merebak melalui udara dan air liur. Hal ini menyebabkan aktiviti secara bersemuka perlu dihadkan dan penjarakan fizikal perlu dijaga. Keselamatan para pelajar juga terjejas kerana mereka juga terancam untuk dijangkiti wabak coronavirus. Seperti yang kita tahu, sekolah merupakan lokasi yang menempatkan masyarakat dengan jumlah yang besar dan hal ini telah menyebabkan wabak coronavirus semakin senang untuk merebak di sekolah. Wabak coronavirus bukan sahaja menjejaskan kesihatan tetapi boleh membawa kepada maut. Pihak kerajaan telah mengeluarkan arahan di mana pembelajaran secara fizikal tidak lagi dibenarkan untuk menjaga keselamatan para pelajar dan sekolah terpaksa ditutup bagi mengurangkan ancaman terhadap keselamatan para pelajar. Isu yang terakhir adalah masalah keciciran pelajar dalam pembelajaran. Pembelajaran secara atas talian mewajibkan pelajar untuk mempunyai gadget seperti telefon pintar atau komputer riba untuk membolehkan mereka menghadiri kelas secara atas talian. Pelajar dari keluarga yang kurang berkemampuan telah menghadapi masalah keciciran dalam pembelajaran apabila mereka tidak dapat menyertai kelas secara atas talian. Masalah yang sama juga dihadapi oleh sebahagian besar pelajar sekolah rendah dan tadika kerana kebanyakan pelajar di usia ini tidak mempunyai gadget milik mereka sendiri. Ketiadaan gadget menyebabkan mereka menghadapi masalah komunikasi dengan guru mereka. Guru-guru tidak dapat menghubungi pelajar yang tiada gadget dan menyebabkan mereka tidak menyertai aktiviti-aktiviti pembelajaran atas talian yang dijalankan. Selain itu, masalah sambungan internet yang lemah juga sering dihadapi oleh para pelajar. Terdapat juga pelajar yang tidak dapat menonton video rekaman pembelajaran yang disediakan oleh guru ataupun menyertai kelas atas talian kerana jumlah data internet mereka yang terhad. Seterusnya, hubungkan isu yang dibentangkan sebentar tadi dengan teori-teori sosiologi dalam pendidikan. Teori yang pertama ialah teori struktur funksionalisme. Berdasarkan teori ini, masyarakat dan institusi dalam sebuah komuniti adalah suatu sistem sosial yang terdiri daripada bahagian-bahagian atau unsur-unsur yang saling bergantungan antara satu sama lain. COVID-19 menguji kepimpinan organisasi pelbagai sektor di seluruh dunia. Pandemik ini menuntut pemimpin melakukan transformasi dalam corak kepimpinan. Ini membabitkan bukan sekadar keputusan sementara atau jangka pendek seperti polisi mengajar atau belajar dari rumah, bahkan perubahan dari segi keseluruhan amalan organisasi seperti flexibility, fasiliti dan penggunaan teknologi membantu operasi organisasi di sekolah. Seterusnya ialah teori interaksionalisme. Teori ini mengkaji bagaimana seseorang menginterpretasi dan bertindak mengikut kemahuan masing-masing dalam masyarakat.
Semasa COVID-19, keterbatasan dan pengasingan sosial berfungsi sebagai faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mental dan kesihatan fizikal serta menguji tahap kewarasan masyarakat. Untuk kesihatan fizikal, keterbatasan pergerakan di luar kawasan rumah, kekurangan aktiviti senaman dan fizikal didapati memberi tekanan yang berterusan kepada kesejahteraan psikologi masyarakat. Kebanyakan individu semasa pandemik COVID-19 mengalami insomnia, keluhan somatik dan kemurungan hingga sanggup untuk membunuh diri. Isu keciciran pelajar dan pembelajaran juga dikaitkan dengan teori interaksionisme. Interaksionisme sangat berguna untuk pemahaman bagaimana miskomunikasi berlaku antara manusia. Satu perkataan atau frasa dalam satu konteks boleh mempunyai makna yang berbeza dalam konteks lain. Ramai dalam kalangan pelajar tidak dapat mengikuti pembelajaran secara dalam atas talian kerana akses kepada teknologi komunikasi terhad. Ini menyebabkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran berasaskan home-based learning agak terhad dan akan berlaku salah faham mengenai pemahaman seseorang pelajar dalam proses pembelajaran di atas talian. Jika situasi ini terus berterusan, pelajar akan menghadapi kesukaran untuk mencapai tahap penguasaan minimum dalam setiap mata pelajaran. Situasi ini akan memberi kesan kepada minat dan motivasi pelajar untuk terus mengikuti pengajaran dan pembelajaran. Isu kesihatan mental yang berlaku sewaktu pandemik COVID-19 dapat diatasi dengan melakukan aktiviti regangan fizikal di rumah kerana ia dapat menghilangkan tekanan yang dialami oleh masyarakat dan pelajar dalam kehidupan harian mereka. Hal ini kerana aktiviti fizikal seperti senaman dan yoga dapat mengekalkan kesihatan jantung, kekuatan otot, meningkatkan kualiti tidur dan baik untuk kesihatan mental bagi mengurangkan risiko kemurungan. Justru itu, ia akan meningkatkan kualiti kehidupan seseorang individu itu. Isu keselamatan pelajar untuk mengelak daripada jangkitan virus COVID-19 telah menjadi perbualan hangat yang dibincangkan sewaktu awal pandemik. Langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melaksanakan kelas secara atas talian yang dikenali sebagai Online Distance Learning (ODL). Ia merupakan salah satu cara belajar dari jarak jauh tanpa selalu berhubung secara bersemuka dengan tenaga pengajar dalam bilik darjah. Oleh itu, apabila pelajar belajar secara atas talian, ia dapat menjamin keselamatan mereka kerana tidak berada di sekolah di mana mereka mudah dijangkiti coronavirus. Isu keciciran pelajar dalam pembelajaran dapat diatasi dengan berbekalkan pengalaman guru-guru mengendalikan kelas secara fizikal. Mereka dapat mengaplikasikan pendekatan yang sama ketika mengendalikan sesi pembelajaran dalam talian yang akhirnya menjadi sesi penerangan, menyalin nota latihan dalam buku teks atau membaca nota serta menonton video. Interaksi ini secara tidak langsung memberi kesan terhadap minat dan motivasi murid untuk fokus serta kekal mengikuti sesi PDPR. Bukan itu sahaja, kerajaan juga melaksanakan program pemberian gajet percuma kepada pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan supaya tidak tercicir dalam pembelajaran. Berdasarkan apa yang telah dibincangkan, pandemik COVID-19 telah memberi kesan yang besar kepada masyarakat dan sekolah. Isu kesihatan mental masyarakat terjejas akibat daripada perintah berkurung yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk membendung wabak ini. Masyarakat menjadi tertekan kerana perlu mengubah norma kehidupan harian di mana aktiviti yang mereka lakukan adalah terbatas dan ia dikaitkan dengan teori interaksionisme. Masyarakat seharusnya bijak untuk mengawal masalah kesihatan mental mereka dengan melakukan aktiviti fizikal di rumah seperti bersenam dan yoga yang dapat membantu menyihatkan kesihatan fizikal dan mental. Di samping itu, isu keselamatan pelajar yang terancam akibat wabak ini telah menyebabkan sekolah ditutup. Isu ini dapat dikaitkan dengan teori fungsionalisme di mana masyarakat dan kerajaan saling memerlukan satu sama lain untuk membanteras wabak COVID-19. Kerajaan telah melaksanakan pembelajaran atas talian supaya sesi pembelajaran dapat diteruskan walaupun dalam keadaan pandemik. Hal ini telah membawa kepada isu keciciran pelajar dalam pembelajaran kerana mempunyai masalah kekurangan gadget dan hilang fokus dalam kelas. Isu ini dapat dikaitkan dengan teori interaksionisme di mana pelajar menghadapi masalah komunikasi dengan guru apabila mereka tercicir dalam pembelajaran. Justru itu,
Kerajaan telah memberi gadget percuma kepada pelajar yang memerlukan dan guru perlu melakukan aktiviti yang dapat mengembalikan fokus pelajar sewaktu dalam PDPR. Semua pihak hendaklah bekerjasama membantaras wabak ini supaya impak yang dialami oleh masyarakat dan sekolah dapat dibendung dan bebas daripada wabak ini.